Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Sebelum majlis dimulakan, pihak majlis ingin memohon agar para hadirin dapat bersabar sementara menunggu ketibaan tetamu kehormat. Majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Kerjasama dan kesabaran anda amat kami hargai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz bin Mahayadin selaku penceramah pada petang ini. Encik Ramizan bin Jasin, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Kesihatan. Profesor Madya Dr. Siti Nazrina Kamal Zaman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Sains Kesihatan. Yang berusaha, Saudari Ainul Izzati binti Syahrudin, Pengarah Program Ceramah Vaksin Menurut Pandangan Islam. Yang dihormati Dr. Maimunah Mustaqim dan Cik Salina Syafi'i, Penasihat Persatuan Pelajar Teknologi Makmal Perubatan Meltek, Barisan Presiden Persatuan Fakulti Sains Kesihatan, para tetamu jemputan serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, pihak majlis ingin menjemput Saudara Muhammad Ashraf bin Shahabuddin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khuluqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal baraju jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan limpahkanlah barakah daripada-Mu ke atas majlis yang berlangsung pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacatkan segala atur cara dalam majlis ini, dan dari segala perkara yang boleh melalaikan kami dari mentaati perintah-Mu. Dan kepada-Mu jualah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Maafkan saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ashraf atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini mendapat limpahan rahmat dan keberkatan darinya, insya-Allah. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Muhammad Hafiz bin Mahayadin. Beliau merupakan pensyarah kanan Academy of Contemporary Islamic Studies di UiTM Shah Alam, Selangor. Beliau pernah menuntut di Universiti Al-Azhar selama 5 tahun dan menamatkan pengajian dalam pengajian Islam Kontemporari peringkat PhD di UiTM pada tahun 2016. Beliau juga memegang jawatan sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Dr. Muhammad Hafiz untuk menyampaikan ceramah beliau yang berjudul Vaksin Menurut Pandangan Islam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Fatahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Hajar. Nak panggil Cik Puan, tak lagi jadi lain pula. Tidak lupa juga kepada semua yang berusaha, Timbalan Dekan Akademik, Timbalan Dekan, Ketua Pusat Pengajian dari Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam, dan juga tidak lupa pada pihak penganjur iaitu Persatuan Teknologi Makmal Perubatan Meltek. Terima kasih kerana menjemput saya sejak daripada bulan Mac kalau tak silap saya lah. Maknanya kita berbincang untuk menetapkan tarikh yang beberapa kali telah tunda disebabkan pertembungan mesyuarat dan juga dengan kerja-kerja pengurusan pentadbiran yang tidak dapat dielakkan. Sidang pendengar, rakan-rakan Maya dan juga rakan-rakan daripada Fakulti Sains Kesihatan dan juga semua pelajar di bawah Persatuan Meltek. InsyaAllah untuk kesempatan ini saya akan membicarakan tentang satu isu kaitan dengan vaksin COVID-19 yang juga berkaitan dengan vaksinasi dan imunisasi yang mana telah dibincangkan dengan panjang lebar sebelum ini. Telah dijelaskan hukum yang bukan saja berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini, tetapi juga hukum-hukum yang telah diterangkan sebelum ini berkaitan dengan program imunisasi kebangsaan yang melibatkan vaksinasi imunisasi terhadap beberapa penyakit-penyakit yang berbahaya yang telah clarify oleh pihak Kementerian Kesihatan sebelum ini mulai dari tahun 80-an dahulu. Jadi untuk kesempatan ini insya-Allah perbincangan kita adalah melihat daripada perspektif syariah, daripada perspektif hukum. Jadi sekiranya ada persoalan-persoalan yang mungkin berkaitan dengan dari segi subjek vaksin itu daripada aspek saintifiknya, jadi saya rasa itu kita kena serah kepada pakar-pakar dalam bidang sains kesihatan ataupun pakar vaksinasi, virologi dan juga yang berkaitan dengan mikrobiologi yang expert di dalam bidang-bidang berkenaan. Sebab kalau kita tengok di dalam media massa
dalam media maya kita akan dapati terlalu banyak pandangan-pandangan yang diberikan itu yang kontra dengan apa yang dijelaskan oleh pihak pakar daripada Kementerian Kesihatan. Baik, saya ingin menyentuh kaitan dengan hukum vaksin ini. InsyaAllah saya akan share di sini slide yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk diskusi kita, perbincangan kita pada petang ini. Jadi insyaAllah saya mengharapkan yang agar slide ini dapat dilihat oleh semua penonton dan juga yang mengikuti ceramah ini secara maya, secara online insyaAllah. Baik. Jadi harapnya nampak boleh nampak Okey, baik. Saya gunakan slide yang telah digunakan sebelum ini dalam setiap kali ceramah dan juga diskusi forum-forum yang mana saya dijemput untuk membincangkan tentang hukum vaksin. Jadi sebenarnya hukumnya itu sama yang di-apply di dalam isu vaksin COVID-19 yang mana telah difatwakan, telah dikeluarkan fatwanya. Sebelum itu telah disebut dalam keputusan hukum dalam Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam MKI ya dulu pada awal Januari dahulu. Kemudian keputusan hukum ini telah digazetkan oleh secara rasminya dalam fatwa-fatwa di peringkat negeri. Baik, saya cuba untuk nak memudahkan kuliah ini walaupun menggunakan beberapa terminologi, terma-terma hukum yang berkaitan dengan teknikal hukum syarak, tapi saya akan mudahkan. Saya akan menjelaskan insya-Allah supaya semua pihak dapat faham dengan jelas walaupun pelajar-pelajar Meltek ni bukanlah daripada bidang pengajian Islam, tapi insya-Allah akan dapat dikongsikan di sini maknanya maklumat-maklumat yang berkaitan. Baik. Jika kita tengok dalam laporan semalam setakat semalam, dalam tempoh kita lockdown ini kita melihat jumlah kes baharu ini maknanya menunjukkan fluctuate, kejap naik, kejap turun. So setakat semalam, saya belum dapat lagi untuk hari ini, lebih kurang 6,239 kes baharu. Kemarin kita nampak sedikit penurunan, kemarin dahulu maknanya orang kata apa, berlaku peningkatan, kemudian dia turun, hari ini kita tak tahu. Jadi dalam tempoh kita berada di rumah ini, kita sama-sama untuk menjaga kesihatan, kita mengharapkan yang mana kes ini akan menurun dan insya-Allah wabak ini, pandemik ini Allah Subhanahu Wa Taala akan remove, akan angkat supaya kita kembali kepada keadaan sedia kala. Jadi saya nak bawakan di sini sebagai mukadimahnya sebuah hadis yang mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asuhu Allah ala man yasha. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penerangan yang sangat jami' dan manik, sangat fair, padu, menerangkan kepada Sayyidatina Aisyah dan juga panduan kepada kita yang mendengar hadis ini. Bagaimana untuk kita berinteraksi, bagaimana kita berhadapan dengan pandemik yang berbahaya ini. Kita tahu bahawa ta'un atau satu pandemik, epidemik pada waktu itu, pada zaman Rasulullah merujuk kepada satu wabak yang berbahaya lah waktu itu. Jadi tak ada lah COVID-19, tetapi situasi yang menceritakan tentang apa persediaan kita dari segi mental, dari segi fizikal, berkaitan dengan persepsi kita terhadap penyakit yang Allah uji dan juga the action, taken action yang perlu kita ambil untuk menghadapi tahun ini. Jadi hadis ini sangat cantik apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut annahu kana azaban yab'asuhu Allah ala man yasha.
Ta'un ini adalah merupakan azab. Azab di sini menunjuk kepada wabak. Sesuatu yang boleh menyebabkan kematian, yang boleh mengancam kesihatan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada siapa yang dia suka. Maksud dia suka tu maknanya berlaku di mana-mana tempat. Yang mana kadang-kadang kita tak jangka, kita tak expect benda tu berlaku, kena kat kita. Walau bagaimanapun, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Nabi kata, memang betul ta'un ini adalah benda yang berbahaya, satu pandemik yang boleh memudaratkan manusia, tetapi faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Rahmat daripada azab. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku itu adalah musibah. Pada masa yang sama, Rasulullah nak kita ni orang mukmin ubah. We have to tune our perception toward, orang kata apa, pandemik ini, betul pandemik ini berbahaya, tetapi kita hadapinya, Allah nak bagi rahmat kepada kita. Okey, saya tidak mahu menghuraikan term rahmat ini sebab itu dia masuk dalam perbincangan lain. Maksud rahmat di sini, di situlah Allah nak membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Dengan wabak ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengkafarahkan ataupun orang kata apa, mengampunkan dosa-dosa kecil yang kita buat, kita lakukan tanpa kita sedari ataupun kita tidak sempat untuk bertaubat. Jadi dengan rahmat Allah, cara inilah Allah remove kotoran-kotoran, dosa, maksiat yang ada pada kita. Baik. Kemudian falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un. Tidak ada mana-mana hamba yang mana berlaku ataupun menghadapi ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran. Nabi kata, lalu dia duduk di tempat dia, di kawasan dia, di kampung dia, baladihi sabiran, dalam keadaan sabar. Maknanya dia tak keluar lari meninggalkan tempat dia, duduk kat situ, jangan duduk pergi. Larangan untuk keluar meninggalkan kawasan yang ada wabak ini ataupun kita masuk ke dalam kawasan yang ada wabak ini, larangannya itu nanti kita akan jumpa dalam hadis yang lain. Tapi dalam hadis ini, maknanya kita duduk di rumah kita. Bila kata dalam tempoh lockdown 2 minggu ni, kita tak tahu, katanya akan sambung lagi pula 2 minggu. Kita tak tahu macam mana, jadi kita duduk, kita sabar. Ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu, dalam keadaan kita tahu. Orang tu dia duduk, dia sabar, dia tahu bahawa tidak akan kena kepada dia kecuali apa yang Allah tetapkan untuk dia. Betul, di luar sana itu kita mendengar laporan kes yang meningkat, yang turun, yang meningkat. Jadi kita yakin bahawa apa yang Allah tetapkan itu insya-Allah tak kena kepada kita. Kalau kena pun adalah hikmah dia. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Jadi orang hak macam ni maknanya dia duduk di rumah dia, jangan duduk pergi mana. Dia sabar, dia yakin bahawa semuanya berlaku kerana ketetapan Allah. Jadi orang ni dia dapat pahala seperti mana pahala orang yang syahid fi sabilillah. Bukan bermakna kita ni bila kata mati dalam tempoh ni kita mati sebagai seorang syahid yang mati dalam peperangan, tak kena mandi jenazah dan sebagainya. Bukan itu maksud dia. Maksudnya ialah anything happen dalam situasi ini, apa yang berlaku kepada kita, ya, kalau kena, jadi kita sabar, maka kita dapat pahala seperti mana pahala orang syahid. Itu yang dikatakan bahawa macam mana kita tak buat apa, kita duduk di rumah tapi kita jaga keselamatan kita, jadi kita dapat pahala syahid. Baik. Sebagai pendahuluannya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena faham bila kata kita nak masuk ke dalam isu tentang vaksin ni, kita tengok kepada asas yang dibawa oleh syariat Islam. Yang mana syariat Islam dengan segala hukum hakam yang kita tahu, hak basic ni kita kata hak haram, wajib, makruh, halal ataupun harus, sunat dan sebagainya. Hak ni apa tujuannya? Kedatangan hukum-hukum ini adalah apa yang kita boleh buat, kita tak boleh buat. Tujuannya untuk menjaga kemaslahatan manusia kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni di dunia dan akhirat. Jadi syariat Islam ni dia bukan datang untuk nak jaga keselamatan kita ni di dunia saja, tapi dia membawa juga untuk akhirat. Yang mana kita nak pergi ke akhirat mesti melalui dunia. Dunia ini adalah jambatan ke akhirat.
Jadi kalau katalah di dunia ni kita tak selamat, macam mana kita nak selamat ke akhirat? Jadi sebab tu untuk selamat di akhirat, kita kena make sure yang everything Allah Subhanahu Wa Taala nak kita protect, kita jaga pada diri kita itu kena selamat. Baik. Jadi keselamatan manusia itu dia ada 5 benda yang hukum ataupun syariat Islam datang, dia nak protect, nak jaga agama kita, nyawa kita, akal kita, ya, kesejahteraan minda, keturunan dan juga harta kita. Jadi 5 benda ni, faith, religion ataupun kepercayaan kita kata. Kemudian dari segi our soul, nyawa kita, kemudian our mind and our family tree, keturunan, and our wealth, kekayaan kita. Jadi 5 benda ni lah yang disebut sebagai daruriyatul khams. Kalau kita tengok semua hukum-hukum syarak ni, hak boleh buat ke tak boleh buat, kita tengok daripada sekecil-kecil perkara dalam bab wudu sampailah kepada bab kenegaraan apa semua, hukumnya itu dia akan kembali kepada 5 benda ni, kan? Dia akan kembali kepada salah satu daripada 5 benda ni, agama, keselamatan nyawa, akal, keturunan, dan juga harta. Baik, maka sebab itu kalau kita tengok dalam konteks kita hari ini, dalam konteks nyawa, dalam konteks menjaga nyawa, jadi hukumnya adalah wajib. Jadi sebab itu sebarang perbuatan apa saja yang boleh memudaratkan nyawa ini adalah haram. Walaupun nyawa kita Tuhan bagi kepada kita amanah untuk kita jaga. Kita kena jaga nyawa kita itu daripada benda yang membawa kemudaratan. Pemeliharaan itu berlaku dengan benda hak mudarat tu kita kena prevent awal-awal lagi. Tapi kalau katalah kita kena berubat. Kita kena cegah daripada kemudaratan. Jadi itu kita jangan salah faham. Kadang-kadang dalam isu vaksin ni orang salah faham. Orang kata vaksin ni untuk orang yang sakit. Yang tak sakit pasal apa nak vaksin? Itu salah sebenarnya dari konsep protection of life ini. Maknanya apa saja sebelum kemudaratan itu berlaku, kita kena prevent. So kita kena ambil langkah-langkah pencegahan. Bila kata kena kat kita, yang sakit kena berubat, yang belum sakit kena berhati-hati, kena prevent daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan our life. Jadi dalam konteks penyakit, bila kita sebut penyakit ni, seperti yang saya nyatakan tadi bahawa penyakit ni ialah sama ada dia kena kat kita ataupun dia berdekat dalam konteks kita. Itu kita kena faham. Maksudnya, kita menjaga nyawa kita daripada penyakit itu dia melibatkan 2 benda. Daripada kita kena pastikan yang pertamanya sebelum kita sakit. Dan yang keduanya ialah jika kita duduk dalam keadaan penyakit itu bersama dengan kita, maka kita kena mengambil tindakan untuk menjauhi daripada segala apa-apa saja yang boleh membawa kemudaratan terhadap nyawa kita. Saya bawakan di sini formulasi yang dibuat oleh para ulama terhadap kita kata penjagaan nyawa manusia ni. Macam mana daripada ayat Al-Quran yang banyak, hadis-hadis Rasulullah antaranya yang saya bacakan tadi yang akan kita jumpa tu, para ulama kita dia merumus. Dia merumus kaedah macam mana untuk kita berinteraksi dengan benda-benda yang mudarat, benda-benda yang berbahaya terhadap kehidupan kita. Sebagai contoh, kita tengok dalam kolom hak belah kiri ni, ad-darar yuzal. Apa maksud dia? Maksud ad-darar yuzal ni iaitu kaedah yang menyebut apa saja benda yang mudarat, we have to remove it. Maknanya kita kena tolak, kita kena buang. Haram melakukan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Kemudian al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila kata kita berhadapan dengan keadaan yang sukar, maka syarak memberikan keringanan. Apabila kita berhadapan dengan situasi pandemik, ini kaedah ni menjawab macam mana gugur kepada kita kewajipan untuk melakukan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab berlaku kita kata masyaqqah untuk kita pergi berjamaah ramai-ramai, takut saat lagi dalam kes sedang meningkat, pergi semayang, tiba-tiba walik penyakit.
Jadi dalam keadaan itu maka orang kata apa, gugurkan kewajipan Jumaat disebabkan ada uzuran. Kemudian yang keduanya adalah darul mafasid aula min jalbil masalih. Ini kaedah yang dibuat bermaksud menolak kemafsadah ataupun keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahah. Kan? Maafkan saya ya, kejap ada orang ni. Akhil Laiman. Akhil Laiman cepat, ada barang ni. Kejap ada orang main celah-celah ni lah, dia main nak hantar barang lah apalah. Kejap. Okey, baik. Jadi sekiranya berlaku keadaan yang mana pertama kita berhadapan dengan situasi yang menakutkan, situasi yang berbahaya. Kan? Saya bagi contoh. Pergi bersolat jemaat ataupun pergi ke masjid dan surau. Okey, bagus dah. Memang itu masalah, itu adalah kebaikan. Kan? Maknanya kalau katalah kita pergi solat, kita dapat pahala berjemaah. Kan? Berjemaah di masjid, di surau lebih afdal daripada kita berjemaah di rumah. Tapi kalau katalah di sana kita pergi boleh menyebabkan mafsadah, boleh menyebabkan bahaya, maka di sini perbincangannya nak utamakan hak mana? Maka berdasarkan daripada Quran, daripada hadis, bukan saya yang rumus kaedah ni, tapi ulama, para fuqaha kita sejak daripada dulu. Mereka mengatakan dalam hal ini kita kena jauhkan diri kita daripada mafsadah. Tak pergi semayang di masjid, kita tak pergi, tapi ada petugas-petugas yang mana mereka ditaklifkan untuk mengimarahkan masjid, serah kepada mereka. Kan? Jadi antara masalah semayang berjamaah di masjid dan di surau dengan pergi ke sana tapi boleh berjangkit ataupun terkena. Kita kata jangkitan COVID-19, lebih baik kita duduk di rumah untuk mengelak daripada berbahaya. Sebab nyawa kita cuma sekali saja, ada satu saja. Bila kata jadi apa-apa, sakit, kita tengok kes kematian pun boleh tahan, meningkat, tinggi. Jadi kalau katalah mati ni, kita tak boleh nak recover balik nyawa kita. Tapi kalau katalah sakit, sekadar kita katalah macam tak pergi semayang hari ni, jadi minggu depan bila-bila kita boleh pergi. Bukan tahun ni kita boleh pergi tahun depan. Itu maksudnya. Kemudian tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, iaitu pemerintah berhak untuk membuat keputusan berasaskan kepada kebaikan untuk semua pihak. Jadi pihak kerajaan di sini melalui MKM, melalui KKM, kemudian termasuk juga MKI, Majlis Kebangsaan, Fatwa Kebangsaan, dan juga para mufti jawatan kuasa fatwa di setiap negeri. Macam kata saya terlibat dengan fatwa Pulau Pinang dan negeri Kedah, maknanya kita membuat keputusan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat di luar sana. Orang duk marah pasal apa masjid tutup, pasal apa surau tutup. Benda tu dalam bahasa yang agak kasar saya katakan bahawa bukan kita tak fikir, semua pihak fikir. Tetapi untuk membuat keputusan untuk nak jaga ni hak mana? Nak masalah solat berjamaah ke, ataupun nak elak daripada jangkitan yang boleh berlaku kepada orang yang pergi ke tempat ibadat. Jadi kita tak mahu kerana ibadat, kerana berjamaah ini menyebabkan kematian. Jadi pemerintah boleh buat keputusan. Yukhtar ahwanus syarrain. Jika bertembung antara kita kata dua keburukan, maka kita kena utamakan keburukan yang paling kritikal, paling berbahaya. Tak boleh elak daripada salah. Tak boleh nak elak, kita kena tengok hak mana yang paling teruk, hak tu kita kena hindarkan. Walaupun mungkin kita terpaksa melakukan kemudaratan yang lebih ringan. So kita tak ada pilihan. Menutup masjid, ya betul, mudarat. Orang akan kata kita menutup ataupun kita menyekat orang. Dalam tempoh ini yang sepatutnya kita memperbanyakkan zikir, kita memperbanyakkan salawat, kita mengimarahkan rumah Allah, kita tutup. Ya betul, itu adalah nampak seperti keburukan. Tetapi berbanding dengan keburukan yang boleh menyebabkan nyawa itu hilang, yang kita tak tahu. Pergi semayang, saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kebetulan ada satu hari itu, saya tak pergi. Jadi saya balik dari Shah Alam, saya pergi ke Pulau Pinang. Jadi hari yang tak pergi itu, rupa-rupanya pihak surau di tempat
kediaman saya maklumkan yang siapa yang pergi solat malam tadi diminta untuk membuat swab. Sebab apa? Sebab ada jemaah yang mana disahkan positif COVID-19, dia kena disebabkan saudara dia jauh datang ziarah dia pada waktu itu. Jadi benda ni bukan lawak. Bukan lawak. Maknanya kalau nak kena kuarantin 14 hari, 12 hari, saya membayangkan yang kita ada anak kecil duduk dalam rumah bersama dengan anak isteri 8 orang, cuba bayar anak 5 tahun nak kena pergi swab kali pertama, kali kedua. Jadi kita, dalam situasi ini maka dibenarkan untuk biarlah tutup masjid, kita kata tutup surau, limitkan jumlah kehadiran untuk mengelak benda yang lebih berbahaya. Kemudian amrul hakim yarfa'ul khilaf. Apa maksudnya amrul hakim yarfa'ul khilaf? Keputusan pemerintah itu dia mengangkat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ya, ada pendapat ini kata kena buka, ada pendapat ini kata kena tutup. Jadi ada banyak pandangan. Dalam situasi ini hakim, pihak kerajaan melalui kita kata Perdana Menteri, MKM, KKM dan sebagainya, mereka boleh membuat keputusan. Bila dia buat keputusan kata semayang Jumaat cuma dulu katalah 40 orang, kemudian tinggal 20 orang. Sebab ada pendapat kalangan ulama kata boleh buat kata 12 orang. Tapi kalau kita di Malaysia ikut mazhab Syafi'i kita 40 orang. Jadi oleh kerana ada banyak pendapat, jadi apabila kerajaan memilih kata 12 orang, jadi hak duk percaya kepada 20, hak kata boleh buat 30, hak ni 50, hak ni kena patuhi keputusan tersebut. Ada banyak lagi lah kaedah-kaedah di sini yang mana kalau kata saya nak hurai satu-satu ni hak ni kita kena mengaji. Kalau kata pelajar-pelajar daripada pengajian Islam ni, dia ada kaedah, satu subjek khusus yang disebut sebagai qawaid fiqhiyah, Islamic Legal Maxim. Kalau dalam undang-undang Islam, kaedah-kaedah ni sangat popular lah, yang mana para mufti jawatan kuasa fatwa mereka membuat keputusan berbasiskan kepada kaedah-kaedah ni. Saya nyatakan sikit lagi, lil imam taqyidu ba'dil hurriyat fi hududi tasarrufatihi hifdhan lil maslahatil ammah. Kan ulama kata pemerintah dia boleh mengekang beberapa kebebasan-kebebasan hak asasi rakyat dalam konteks tindakan kerajaan itu untuk menjaga masalah ammah. Hak kita untuk bergerak, nak balik raya, nak rentah negeri, nak pergi tengok mak bapak, bukan kata saya pun dah 4 bulan dah tak balik ke Kedah tengok ibu bapa, mak pak kita, rindu sangat nak balik, tapi oleh kerana untuk jaga benda yang lebih besar, impak lebih besar, menjaga kemaslahatan ammah, maka diskat tak boleh rentah negeri kecuali kena ada permit, kena ada kebenaran. Benda ni boleh ke tak boleh? Orang kata ni nak balik kerajaan ni, mufti macam hari itu sebab ada orang tanya mufti wilayah tentang apa hukum kalau orang cuba lari balik rentah negeri untuk apa? Untuk ziarah mak bapak, kan? Secara tanpa mendapat permit daripada pihak berkuasa, daripada polis, apa hukumnya. Jadi sebab haram di sini. Haram kerana apa? Kerana kepulangan kita itu daripada kawasan merah sebagai contohnya boleh menyemarakkan ataupun kita kata spread lagi pandemik ini. Tak pasal-pasal banyak kes yang naik sebelum ini. Ya, di Kelantan ada satu kes yang mana naik 20. Disebabkan apa? Disebabkan pentas negeri balik raya. Dapat kita kata permit balik pun secara tidak langsung telah menyebabkan habis kita kata keluarga terdekat di sana semua pakat positif COVID belaka. Baik. Al-akhzu yang last kali ni, al-akhzu birruqas aula minal azimah hifdhan lin nufus. Maknanya kita ni dalam tempoh ni apabila ada masyaqqah tadi saya kata kita boleh mengambil hukum rukhsah. Mengambil rukhsah ini lebih afdal kata ulama daripada kita mengambil hukum sewaktu biasa. Sebab dia ada keadaan biasa sebelum COVID dan keadaan kritikal pada ketika COVID. Dulu kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang berjemaah sebagai contoh kita kata. Okey. Kena sembahyang softnya itu kena jarak. Tapi apabila time dalam keadaan COVID ini, penjarakan social physical distancing itu ditetapkan dan kena patuhi. Kan? Sembahyang wajib, sembahyang berjemaah ada pendapat kata sunat muakkad, ada yang kata fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ni ialah kalau ada orang dah sembahyang dah,
hak 12 orang ke 50 orang ke kat masjid surau. Jadi kita yang tak termasuk dalam 12 ataupun 40 ni dianggap maknanya gugur tanggungjawab untuk berjamaah itu. Jadi kita berjamaah lah di rumah kita, itu adalah rukhsah untuk kita. Jadi untuk menjaga nyawa kita, kaedah ini, cara ini, ambillah rukhsah. Tak perlulah kita buat kempen macam saya tengok baru ni ada geng kempen mana tak tahu. Maknanya buat naik signage, diprotes kata sampai bila kerajaan menutup masjid kena tanggung dosanya itu. Sebab menutup masjid, la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Bukan kerajaan sengaja tutup. Tutup itu pun disebabkan kerana ada mudarat. Kan? Kita orang biasa, orang awam, kadang-kadang kita tak nampak sebab kita melihat daripada perspektif dimensi individu, daripada perspektif kita. It's okay je, tak ada apa. Tapi bagi kerajaan, bagi pemerintah, dia nampak. Saya memberikan satu analogi, satu contoh. Kita kata macam bapak kita jadi bapak. TDA, Timbalan Dekan Akademik di sini ataupun para pentadbir yang berkeluarga, kita sebagai bapak ni kita berfikir lebih daripada anak-anak. Ya, kadang-kadang anak ni dia tengok dia nak gula-gula, nak coklat, nak yang mana kalau makan dia tak tahu pun, dia fikir sedap. Tapi bapak ni dia nampak ini kalau makan hak ni boleh menyebabkan obesity, boleh menyebabkan bahaya, boleh menyebabkan ini. Jadi bagi anak, tindakan bapa menyekat akses dia kepada makanan hak sedap-sedap, mainan hak sedap-sedap. Dia bukan tahu apa yang pak dia fikir, apa yang pak dia nampak ke depan. Jadi dia akan mengatakan yang bapa ini menyekat kebebasan dia ataupun bapa tak faham. Ya, kadang-kadang sukar untuk bapa nak menerangkan kepada anak 4 tahun, 5 tahun, nak bagi tahu kat dia bahawa antara coklat Cadbury dengan ketui mah ni mana yang baik. Anak akan pilih coklat Cadbury. Tapi bapa ni dia kata mas ni lebih baik daripada coklat Cadbury. Sebab apa? Sebab dia nampak 20 tahun akan datang, mah lah yang diperlukan oleh manusia, bukan coklat Cadbury. Okey, baik. Kemudian seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tiba dalam hukum merawat penyakit. Macam saya katakan tadi, ya, merawat penyakit. Jika kita merujuk kepada tib nabawi, tib nabawi ni maknanya prophetic medicine. Macam mana kaedah perawatan Nabi SAW. Kalau kita tengoklah, kita faham tib nabawi ni, macam mana Rasulullah SAW sendiri mengambil, kita kata jenis-jenis bahan sebagai kaedah rawatannya, mengambil kita kata habatus sauda, dan juga kita kata ya kurma ajwa, 7 biji kurma ajwa yang dimakan dapat menyelamatkan kita daripada kena sihir pada hari berkenaan. Banyak lagi lah. Ya. Kalau kita tengok dari segi objektifnya di sini menunjukkan kepada kita bahawa dalam tib nabawi dia memberikan satu mesej, iaitu sunnah penjagaan kesihatan. Nabi ni walaupun dia dijaga, diprotect oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi as a human, bukan as a messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, as of human, dalam kapasiti sebagai manusia. Nabi juga pernah disihir, Nabi juga pernah dirancang untuk dibunuh, Nabi juga pernah diberi makan, kita kata daging beracun. Jadi Nabi SAW nak menunjuk atas kapasiti manusia, jadi penjagaan kesihatan itu adalah satu sunnah. Maknanya satu benda yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Baik. Cumanya dalam penjagaan sunnah ni, dia ada 2 kategori, kita kena faham. Okey. Saya sebut iaitu macam mana rawatan kesihatan. Rawatan kesihatan untuk mengelak daripada penyakit. Dan yang keduanya, sekali kita akan jumpa rawatan dalam bentuk pencegahan. Kita jangan salah faham. Orang banyak salah faham tentang tib nabawi ni. Apabila mereka menganggang, mereka mengatakan bahawa kami tak mau vaksin, kami tak mau apa-apa. Sebab apa? Sebab kami nak nak mengamalkan, dia panggil apa? Cara hidup Nabi. Kita nak menggunakan makan sumber-sumber alamiah. Apa vaksin apa semua ini, semua bahan kimia masuk dalam badan kita. Jadi kerana tu sebahagian daripada vaksin refusers ini, mereka
menolak atas alasan mereka nak ikut Tibun Nabawi. Jadi sebab tu saya nak tafsirkan, saya nak betulkan bahawa konsep pemikiran ini adalah tidak tepat. Tidak tepat mengikut konsep sebenar Tibun Nabawi. Karena kalau dalam Tibun Nabawi, okey, yang pertamanya dalam rawatan kesihatan, maknanya kita berubat. Bila kata sebut berubat di sini, termasuk kita mengambil suntikan vaksin. Jadi hukumnya adalah harus. Namun hukum harus tersebut, para ulama menyatakan bahawa dia boleh berubah mengikut situasi risiko mudarat yang dihadapi oleh pesakit. Kalau katalah penyakit itu berbahaya, maka hukumnya wajib. Jadi saya tak bincangkan di sini kerana ada 5 hukum. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan makruh, ada yang katakan afdal tidak berubat. Jadi dirumuskan pandangan-pandangan ini bahawa pendapat yang kata sunat, pendapat yang kata harus, pendapat yang kata kita kena tawakal, tapi kalau nak berubat pun tak apa. Ada yang kata kita kena bertawakal, tapi kalau boleh jangan berubat. Sebab apa? Sebab bila Allah yang bagi penyakit kat kita, Allah lah yang akan menyembuhkan kita. Dia ada pandangan, ini pandangan sebab satu daripada pandangan mazhab Hanbali. Tapi kalau kita himpun ke semua itu, kita kena tengok sebenarnya dia tak berlaku kontradiksi. Dia hanya menjelaskan bahawa kita kena tengok jenis penyakit yang dihadapi. Kan? Bila kata kita faham situasi risiko mudarat itu, baru kita tahu, oh, hak ni jadi wajib, hak ni jadi harus, hak ni jadi makruh, jadi begitu. Dalam sebuah hadis, hadis ini menarik, yang mana diriwayatkan apabila datang, kita kata orang Al-A'rab ni, Arab Badawi yang berada di kawasan pendalaman. Jadi pengetahuan mereka, kefahaman mereka itu kita kata sangat surface. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala natadawa? Dia bertanya, wahai Rasulullah, boleh tak kami nak berubat? Tanya tu. Sebab dalam fahaman mereka, dalam fahaman orang-orang dalam pendalaman ni, kalau katalah kita sakit, sebagai orang Islam, kita kena bertawakal, Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit. Jadi kalau katalah kita nak berubat ni, seolah-olah nampak macam ada tak campur tangan kita melawan takdir. Lebih kurang begitulah maksudnya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, "Naam, ya. Ya ibadallah tadawaw." Wahai hamba Allah, berubatlah. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Kenapa? Kerana Allah tidak menurunkan penyakit, menjadikan satu penyakit kecuali ada penawar dia. Jadi carilah penawar tersebut. Jadi hadis ini memberikan satu persepsi kepada maksud saya di sini maknanya membetulkan maksud yang salah. Bila kata orang kata tak payah berubatlah. Jadi Rasulullah kata kena berubat. Kerana apa? Kerana Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan bersamanya syifa, penyembuh, remedi. Jadi cari sendirilah, kena cari. Ya, baik. Kemudian itu satu, dalam Tibun Nabawi berkaitan dengan rawatan kesihatan. Okey, selain daripada rawatan kesihatan, kita kena ingat bahawa syarak juga mengetengahkan konsep pencegahan kemudaratan. Maknanya jangan tunggu sakit. Jadi nak make sure yang kita ni sentiasa continuously berada dalam keadaan sihat. Pencegahan kemudaratan sebagai langkah awal kesihatan, okey, juga kita kata menjadi kewajipan untuk mendapatkan rawatan bagi mengekalkan kesejahteraan tubuh badan kita. Apa hukum mencegah? Hukumnya adalah wajib. Wajib kata ulama untuk kemaslahatan umum. Base-nya berdasarkan kepada mana evidennya. Kalau dalam Tibun Nabawi, saya katakan tadi bahawa dalam Tibun Nabawi sebahagian menceritakan tentang hukum merawat, bentuk-bentuk rawatan Nabi. Tapi hak tidak ada di dalam Tibun Nabawi, tapi dicakupi dalam sunnah penjagaan kesihatan yang lain, iaitu untuk jaga kemaslahatan umum ini, kita wajib mencegah daripada benda-benda yang mudarat. Ini berdasarkan hadis-hadis berikut, antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iza sami'tum bihi fi ardin fala taghdamu alaih. Jika kamu mendengar di satu kawasan itu ditimpa taun, jangan pergi kat situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha
Okey, maknanya jika katalah berlaku di tempat kita, kita duduk di satu tempat, tempat tu kena taun. Fala takhruju firaran minhu, maka Rasulullah SAW kata, jangan keluar lari dari situ pergi ke tempat lain. Jangan keluar, duduklah kat situ. Sebab apa? Bila kata kamu lari pergi ke tempat lain, mungkin kamu membawa wabak, pandemik tanpa kamu sedari, menyebabkan dia nalar, berkembang di tempat lain. Jadi adalah pengecualian. Ulama kata fala takhruju firaran minhu ni lari tanpa sebab. Tapi kalau katalah lari keluar daripada situ untuk pergi berubat, it's okay, it's fine, tak ada masalah apa. Cuma dalam hadis ni dia memberikan kaedah kepada kita antara untuk mencegah penyakit itu ialah jangan kita kena maknanya jangan kita cari penyakit dan juga kita menyebarkan penyakit kepada orang lain. Baik, dalam hadis yang lain Rasulullah kata firra minal majzum kama tafirru minal asad. Lari daripada orang yang kena penyakit kusta ni seperti kita lari daripada singa. Ya, maknanya kalau kita tahu bahawa ada orang di situ, ada wabak di situ, lari daripada wabak, jangan duduk dekat. Siapa yang perintah? Rasulullah yang perintah. Tapi kalau kita tengok daripada awal hadis ini, Rasulullah sebut la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Apa maksud dia? Tak ada jangkitan berlaku dengan sendiri. Rasulullah nak betulkan. Jangan takut pasal jangkitan, kerana yang menyebabkan jangkitan ni Allah. Jangan percaya tiyarah ni maknanya orang kata apa? Burung terbang belah kiri, terbang belah kanan. Kalau kita tengok daripada petunjuk pergerakan haiwan ni, jadi kita boleh menentukan ini sial ataupun ini beruntung. Bukan itu Rasulullah kata. Wala hammah, jangan kerana dengar bunyi burung hantu kruk tu tanda malapetaka akan berlaku. Wala safar, bukan disebabkan kerana bulan safar, bulan sial. Rasulullah nak betulkan hal tu. Tapi dari segi aktual tindakan kita bila berhadapan dengan al-majzum, orang yang penyakit kusta ni, lari. Jangan tunggu. Maknanya dalam hadis ni dia menggabungkan keyakinan kita, persepsi kita bahawa apa yang berlaku kerana ketetapan Allah. Tapi bila katalah kita duduk dalam situasi yang berbahaya, kena ada langkah pencegahan, action yang perlu diambil. Tawakal juga, tapi pada masa yang sama kena al-akhzu bil asbab. Maknanya kena ada tindakan. Baik. Seterusnya, saya bawakan di sini apakah asas-asas syariah dalam rawatan penyakit. Maknanya kalau kita nak ambil ubat, sebab sekali kita nak relate dengan kandungan vaksin. Pertamanya kita kena faham. Okey, asas-asas syariah dalam rawatan penyakit ni bermula dengan Islam ni dia suruh kita jaga kebersihan anggota kita, pakaian kita, environment kita daripada sebaran najis dan kotoran. Kena jaga kebersihan. Itu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Wahai orang-orang yang beriman, makan daripada rezeki-rezeki yang baik-baik yang Tuhan kurniakan kepada kamu. Washkuru lillah, bersyukur kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Makan ialah apa yang nak masuk dalam badan kita, apa yang kita nak pakai, kena jaga. Itu asas dia. Yang keduanya ialah bila kata kita nak gunakan ubat, maka make sure yang mana ubat-ubat itu daripada sumber bahan yang halal dan suci. Maka sebab itu secara basicnya, jika ada pilihan halal dengan yang haram, maka kita kena utamakan yang halal. Diharamkan kita mengambil vaksin, imunisasi, insulin, apa saja yang mengandungi organ dalaman daripada sumber derivatif babi dan juga najis. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ada hadis menyebut innallah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah ni tak menjadikan penyembuhan kita ni daripada sumber yang haram. Hadis ini dia membincangkan tentang kita kata isu boleh tak kita menggunakan arak untuk rawatan kesihatan. Contoh kalau katalah nak bagi panas badan ke apa ke,
antara kaedah-kaedah rawatan yang digunakan oleh orang bukan Islam pada waktu itu. Jadi orang bertanya kepada Rasulullah tentang boleh tak guna arak. Jadi Rasulullah menjawab pada asasnya bahawa benda haram ni tak boleh dijadikan sebagai ubat. Tak boleh digunakan sebagai kaedah penyembuhan. Innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Arak tu sendiri adalah penyakit. So kita kena faham bahawa ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan kita merawat penyakit-penyakit biasa, takut sakit kepala, pening kepala. Macam mana orang sakit kepala ni? Nak ambil Panadol ke ataupun nak ngap gina stop tiger dan sebagainya. Ataupun nak ambil painkiller, nak ambil hak mana? Jadi dalam keadaan biasa, dalam keadaan orang kata apa? Bukan kritikal, haramlah kita menggunakan sumber-sumber yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik. Namun asas yang ketiga, diberikan rukhsah, diberikan kelonggaran kepada kita untuk apa? Untuk menggunakan sumber-sumber yang haram. Kena ingat ya, menggunakan sumber yang haram dalam rawatan kes darurah. Bila kata kes darurah ni, kes yang boleh menyebabkan kematian. Apabila berlaku keadaan kronik. Bila? Apabila sumber halal tidak ada. Ataupun sumber halal tu ada tapi kita nak akses kepada sumber halal itu maknanya jauh, tak dapat. Ataupun kita kata akses halal itu sangat limited, tak banyak. Ataupun kalau ada kita kata rawatan yang halal, rawatan itu belum melalui kita kata peringkat ujian klinikal, baru dia peringkat testimoni. Maknanya orang kata apa, ambil orang kata apa, rebus air bunga cengkih dan sebagainya, itu dapat merawat, mencegah COVID-19 dan sebagainya. Ya, maknanya itu adalah berdasarkan testimoni, berdasarkan pengalaman orang tua-tua kita. Tapi dari segi data yang menunjukkan keberkesanannya untuk merawat secara keseluruhan, itu adakah terbukti ataupun belum? Jadi kita katakan bahawa dari segi keberkesanan sumber halal itu masih lagi belum teruji sepenuhnya. Berbanding dengan hak mana menggunakan kita kata sumber-sumber yang mengandungi sumber haram itu, keberkesanannya lebih cepat. Jadi pada waktu ini, pada waktu itu, pada waktu darurah ya, pada waktu darurah, jika ada yang halal tapi halal yang limited, ada yang haram tetapi effectiveness kepada ubat itu cepat untuk menyelamatkan nyawa, menyembuh, maka para ulama mengatakan bahawa dalam situasi ini boleh kita menggunakan rawatan, termasuk juga dalam penggunaan vaksin apa saja yang menggunakan sumber haram. Disebabkan apa? Disebabkan kes darurah. So kita kena faham, kes darurah ni ialah kepada orang yang menghadapi penyakit, bukan kepada kita. Kadang-kadang orang ni dia tak faham konsep darurah. Dia kata, darurat ni boleh menyebabkan mati. Ni saya duduk hidup lagi. Memanglah duduk hidup lagi sebab tak kena kepada kamu. Cuba kita yang duduk dalam situasi itu, kita duduk dalam situ, kita yang terpaksa membuat keputusan. Yang dulu, kita kata dulu orang yang kena suntik insulin pada peringkat awal dulu, insulin. Sekarang ni Alhamdulillah, yang dibawa masuk ke Malaysia ni semua yang halal belaka. Tapi katalah dulu, 80-an, 70-an dulu, hak yang dapat, orang kata apa, untuk kawal, kita kata, ya, diabetes apa semua, insulinnya itu daripada sumber yang tidak patuh syariah. Lepas suntik itu, terus recover cepat. Dengan berbanding dengan kita mengambil herba, rawatan tradisional dan sebagainya, kadang-kadang dia ambil masa berjam-jam. Jadi dalam situasi ini, boleh kata boleh? Boleh. Orang kata apa? Kata ulama. Tak ada masalah apa. Sebab darurat bagi orang yang menghadapi itu. Baik. So, bila kita masuk dalam membincangkan tentang vaksinasi dan juga imunisasi, tak mana kita nak meletakkan hukumnya itu. Hal ni kita kena faham. Maknanya saya pun dulu tak faham juga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila katalah kita baca, kita kaji, ya masa kita mengaji buat PhD dulu pun kita kaji sikit-sikit berkaitan dengan konten halal haram ketika darurat ini, baru kita faham
bahawa imunisasi ini adalah satu kaedah pencegahan yang mana dilakukan untuk mengelak penyakit-penyakit berbahaya yang memudaratkan. Kalau katalah dulu tu kita kata seperti penyakit campak, TB, batuk kokol, difteria, tetanus, polio. So terkini apa dia? Vaksin COVID-19. Dia bukan ubat, tapi dia adalah kaedah pencegahan. Jadi apa hukum kaedah pencegahan? Ingat balik yang saya nyatakan tadi, maknanya dalam tip Nabawi ni, pertamanya ialah hukum berubat. Okey, yang keduanya ialah pencegahan mudarat. So di sinilah masuknya hukum imunisasi dan vaksinasi ini. Jadi hukumnya apa dia? Dibenar, diharuskan oleh syarak. Untuk apa? Untuk melindungi nyawa, untuk protection of life dan mengelak daripada mudarat penyakit-penyakit tersebut. Jadi hak ni yang kata, bila kata mai pada isu vaksin COVID-19 ni, inilah yang digunakan oleh para mufti kita, para jawatan kuasa fatwa apabila membincangkan isu, mereka menggunakan formulasi prinsip dan kaedah syarak ini. Nak buat keputusan, nak buat hukum macam mana ni? Boleh ke tak boleh? Jadi dari segi kaedah pencegahan ini, maknanya mengambil vaksin untuk tujuan kita nak menjaga immunity badan kita ni daripada orang kata apa, menjadi rintang kepada jangkitan penyakit. Jadi hak ni kita nak bicarakan tentang imunisasi. Bukan, kita tak boleh tanya kepada ustazah, kita tak boleh tanya kepada guru, tak boleh tanya kepada saya. Tapi kita kena merujuk kepada pakar dia. Kita kena merujuk kepada pakar virologi, pakar imunisasi, mikrobiologi, banyak expert dalam bidang ini, maka mereka menceritakan tentang vaksin ni. Saya bersama dengan rakan saya yang berbahagia Dr. Suhazli Abdullah, kami kerap maknanya untuk bersama-sama dalam orang kata apa, memberikan penerangan berkaitan dengan dahulu sebelum COVID-19 ni, membicarakan tentang imunisasi dan vaksinasi ini. Dia bercakap daripada sudut saintifik, saya bercakap dari sudut hukum. Jadi kaedah ni sebenarnya tak bercanggah pun dengan kaedah pencegahan penyakit yang kita bacakan daripada awal tadi. Ayat Al-Quran sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita campakkan, kita lemparkan diri kita ke lembah kebinasaan. Maksud di sini ialah bila kata kita tahu, ya betul kita faham, Allah uji kita, mati dan hidup ini di tangan Allah. Tapi bila kata kita duk tengok kes naik, kita tengok dalam MySejahtera, kita cek tengok dalam kawasan terdekat tu, kita boleh tahu jumlah jangkitan. Duk tengok kat saya duduk di belah Shah Alam ni, kat seksyen 7 ni, kes-kesnya tu tiap-tiap hari 41, 39, 45. Jadi berbahaya. Kalau katalah kita tak ambil pendekatan untuk mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, tak pasal-pasal menyebabkan tahlukah, kebinasaan kepada diri kita. Memanglah tak mati, tapi mudarat. Balik sekali lagi kena anak kita, kena isteri kita. Ya, baik. Jadi hukum yang digunakan, dalil yang digunakan untuk keharusan imunisasi dan vaksinasi ini ialah hadis-hadis yang merujuk kepada kaedah pencegahan kemudaratan tadi. Seperti hadis yang mana menyebut kalau katalah kita dengar di satu tempat itu ada tamu, jangan pergi. Kalau katalah berlaku di tempat kita, jangan lari. Jadi hadis ini memang tak bercakap tentang imunisasi, tapi dia mencakap kaedah pencegahan, cegah penyakit supaya jangan kita masuk kawasan penyakit, kita cari penyakit. Ataupun kita duduk dalam kawasan penyakit, kita lebarkan penyakit kepada orang lain. Ini tak boleh. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, kaedah yang lebih advance pada hari ini, yang mana ingin dicapai, direalisasikan melalui proses imunisasi dan vaksinasi COVID-19, tujuannya hal ni lah. Supaya apa? Apabila 80%, 85% komuniti kita dalam sebuah tempat itu telah mencapai herd immunity, dia panggil apa, immunity kelompok ni. Jadi hak baki yang tidak mengambil vaksin ini insya-Allah akan terselamat. Kita janganlah duk gelak, kita duk anggap ini benda hak ni nampak macam tak disebut pun dalam Al-Quran. Jadi kita kena respect bidang kepakaran, pakar-pakar dan bidang kesihatan ini. Okey, maknanya dia ada kepakaran dia. Walaupun geng asatiza,
geng-geng ilmuwan agama ni tahu dalil Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, tapi dari segi the real fact, realiti yang mana memproses kita kata data-data yang realistik ini, ni bukan kerja kita, dia ada pada pakar. Jadi Islam ni sebenarnya dia bukan nak kita ni datang membicarakan satu hukum itu secara orang kata tunggal, maknanya dia kena integrated. Dari segi fatwa kita nak buat keluar tu, maknanya kita kena ambil pandangan pakar dan kita kena ambil pandangan daripada pakar-pakar agama juga. Jadi itu. Baik. Jadi di sini terdapat garis panduan sebenarnya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama untuk mengambil vaksin. Jadi saya nak katakan di sini bukanlah kata vaksin tu wajib. Siapa tak ambil vaksin maka tak bertepatan dengan syarak. Ataupun tak ambil vaksin ni dosa besar. Bukan begitu. Cuma kita nak katakan bahawa tujuan vaksin ni ialah untuk mencegah kemudaratan. Dalam bab mencegah kemudaratan, wajib kepada kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Jadi sebab itu, oleh kerana penghasilan vaksin ini bukan dibuat oleh orang Islam. Jadi bukan bermakna apa yang dihasilkan oleh orang bukan Islam, kita maaf kata sebut orang kafir ini, syarak tolak dah. Jadi apa saja kebaikan yang ada itu Islam dapat terima untuk dimanfaatkan pada semua. Kita kena faham bahawa orang bukan Islam juga, mereka juga tak mau mati. Mereka juga nak hidup. Mereka juga nak sejahtera seperti mana kita. Jadi apa yang dihasilkan, sebab itu kehalalan sesuatu produk itu tak disyaratkan mesti orang Islam buat, tidak. Tetapi hanya disebut sebagai patuh syariah. Maka sebab itu dalam isu vaksin ini, syarat dia yang pertama, sumber itu mestilah daripada bahan-bahan yang suci dan tidak najis. Kalau dulu ya, tapi sekarang ni telah dipastikan bahawa vaksin yang dibawa masuk, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya itu insya-Allah bebas daripada bahan-bahan yang mana berkait dengan derivatif khinzir, derivatif najis dan sebagainya. Hak pasal isu orang kata AstraZeneca ini mengandungi bahan haram, itu pun telah dijawab sebenarnya oleh para ulama kita, oleh Kementerian Kesihatan. Sebenarnya dia bukan dalam kandungan, tetapi apa yang berlaku saya difahamkan ialah bahan vaksin itu dibawa kemudian diletakkan dalam makmal di satu tempat yang mana tempat itu juga mengandungi ataupun mempunyai kita kata tempat proses yang tidak halal. Jadi isunya itu bukan isu pada konten, tapi lebih faham gitulah. Maknanya isu pada tempat itu. Dan di Indonesia pun apabila telah exaggerate mengatakan AstraZeneca itu haram mengandungi babi, apabila telah diterangkan kepada ulama-ulama di sana tentang flow dan prosesnya yang dikatakan tentang mana haram itu berlaku, yang ada kita kata macam nampak macam berlaku percampuran tu kat mana. Jadi perkara itu telah dijelaskan dan di Indonesia Majlis ulama Indonesia menghukumkan yang AstraZeneca ini adalah halal. Tidak lagi orang kata seperti yang diwawarkan mengandungi babi dan sebagainya. Baik. Kemudian yang keduanya, jika tidak dapat dielakkan, vaksin yang bersumberkan daripada bahan haram ini dibenarkan atas sebab darurat. Itu. Yang ketiganya, sekiranya terdapat dua pilihan, satu bahan halal, satu yang daripada bahan yang haram, maka jika sama-sama bagus, maka wajib pihak kerajaan ataupun kita memilih vaksin yang bersumberkan bahan halal. Dan yang ketiganya, sebarang pengenalan kepada vaksin baru yang nak buat masuk ke Malaysia ni perlu sebenarnya mendapat kelulusan hukum pihak berkuasa agama seperti muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan di peringkat JAKIM terlebih dahulu. Jadi nak keluarkan orang kata fatwa-fatwa yang saya bawa kat sini ni ada lebih kurang dalam 8 termasuk fatwa vaksin yang terkini. Keputusan hukum hak ni nak hukumkan boleh tak boleh ni pakar-pakar yang berkaitan dengan setiap kita kata
vaksin ini mereka akan bentang. Bentang di depan jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan yang dihadiri oleh mufti setiap negeri bersama dengan pakar-pakar JAKIM, pakar-pakar syarak dan juga pakar dalam bidang kesihatan. Maknanya pakar nak verify betul tak pihak ni bila kata dah dia sebut mengandungi bahan. Jadi expert dalam bidang sains ini, dalam bidang yang berkaitan dengan vaksin ini, dia boleh tahu gini. Jadi hak tu kita serah kat mereka lah. Jadi ada keputusan fatwa berkaitan dengan pelalian rubella, imunisasi hepatitis B, ya, bagi kemudian imunisasi campak TB, vaksin meningococcal meningitis, orang yang nak pergi buat haji dan umrah. Siapa yang pergi ke Mekah, di Saudi, buat haji, buat umrah berulang 2-3 kali itu, maknanya akan menerima suntikan vaksin meningitis ni. Jadi sebelum maknanya kita duk bercakap pasal vaksin COVID-19 ni, hak yang tolak, hak duk petikai tu, walaupun dah pergi buat haji dan umrah dulu, dalam badan dia tu ada vaksin meningococcal meningitis. Kemudian ada vaksin BioTrack, vaksin Rotatec. Nombor 6 ni fatwa tidak membenarkan, tak boleh guna. Sebab apa? Sebab tak ada keperluan. Kita bukan berada dalam zon perang menggunakan senjata biologi dan sebagainya. Kamu boleh refer sendirilah ni. Kemudian vaksin HPV dan juga meningitis menveo dan sebagainya. Ini antara kita kata keputusan-keputusan yang dibuat oleh JAKIM. Jadi berkaitan dengan vaksin COVID-19 dalam resolusi Majlis Kebangsaan Islam Mesyuarat Khas Muzakarah pada kali ke-10 pada tarikh 3 Disember tahun lepas. Jadi memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi bila katalah kerajaan tetapkan, orang kata apa? Ya, siapa golongan yang berusia 55 tahun ke atas, jadi pergi ambil suntikan vaksin, pergilah. Wajib di sini maknanya wajib dari segi undang-undang. Tapi hukum syarak mengatakan harus. Orang selalu bertanya, pasal apa tak sebut wajib? Kalau kata nak suruh semua masyarakat, termasuk masyarakat beragama Islam di Malaysia untuk tes, pasal apa tak wajib? Ya. Sebab apa? Sebab fatwa ni dia tak boleh wajibkan. Cuma kita kata vaksin yang kita nak guna ni harus. Yang nak wajibkan dari segi undang-undang itu kerajaan. Kerajaan. Cuma nak bagi tahu, jangan salah faham pasal isu vaksin ni. Nak bagi tahu bahawa vaksin COVID-19 yang nak digunakan di Malaysia ni tidak salah dari segi syarak. Bila tidak salah dari segi syarak, maka kerajaan boleh guna. Kita pulang kepada kerajaan nak wajibkan, nak galakkan, hak itu adalah tanggungjawab kerajaan. Sebab apa? Kalaulah keputusan fatwa kata wajib, maka dia akan memberikan beban kepada masyarakat. Sebab apa? Orang yang tak mau ataupun yang menolak vaksin ini, apa hukum dia? Jadi gitu. So, oleh kerana itu kita katakan harus. Harus vaksin ini kena faham bahawa hukumnya bukan ditujukan kepada orang awam. Tetapi ini untuk memberikan kebenaran kepada pihak kerajaan. Kita kata boleh guna. Boleh guna pada waktu bila. Jadi bila kata keadaan dah selesai, dah stabil, dah elok dah. Jadi secara automatiknya hukum harus COVID-19 ni habis berakhir. So tak ada keperluan dah. Jadi sebab itu antara rasional. Kenapakah sekadar dinyatakan harus? Baik, sebagai kesimpulannya, saya nak rumuskan 4 perkara di sini. Yang pertama, pencegahan wabak pandemik COVID-19 yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Bila kata sebut pihak berkuasa ni maknanya meliputi Kementerian Kesihatan, Keselamatan Negara dan termasuk Jabatan Mufti dan juga Jabatan Agama setiap negeri. Jadi apa yang dilakukan ini menepati dari segi maqasid syariah untuk menjaga nyawa manusia. Dan sama ada untuk merawat penyakit ataupun mencegah penyakit.
Baik, yang keduanya ialah sebenarnya dalam menentukan boleh guna vaksin apa saja termasuk vaksin COVID-19 ni, dia bukan dibuat secara tunggal tapi hukumnya itu menggabungkan kerjasama kolektif antara pakar perubatan dan juga pakar syariah. Yang ketiganya, keputusan tadi yang disebut oleh Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan ini adalah selari dengan kaedah pencegahan yang dianjurkan oleh Islam, kaedah-kaedah dalam bahasa Arab yang saya sebutkan tadi itu. Dan yang terakhir sekali, ya, masyarakat di luar sana, termasuk kita, termasuk yang mendengar syarahan ini, ya, saya ingin confirm sekali lagi bahawa kita tidak perlu berasa ragu terhadap program imunisasi dan vaksinasi di Malaysia, termasuk keharusan vaksin COVID-19. Jadi jika ada siapa yang percaya bahawa ini adalah konspirasi daripada musuh Islam, dari Yahudi untuk mengurangkan populasi umat Islam, untuk menjadikan umat Islam ni terencah akal dan sebagainya, untuk memasukkan chip dalam badan untuk mengawal emosi minda umat Islam. Jadi tak apalah, hak tu kalau kata siapa dia nak percaya, dia nak pegang, dia simpanlah. Cumanya jangan sampai ke tahap kita menimbulkan keraguan kepada orang lain. Jadi sebab tu dalam sebuah ketetapan Majma' Fiqh Islami Antarabangsa pada bulan Jun tahun lepas 2020, antara keputusannya itu menyatakan bahawa adalah haram bagi mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak yang membawa pandangan-pandangan pelik ataupun fakta-fakta yang diragui bertentangan dengan keputusan, tindakan dan juga polisi kerajaan dalam mencegah pandemik COVID-19 ini. Apabila kerajaan cuba mengambil pendekatan untuk dalam SOP, surau dan masjid sebagai contohnya, ataupun dalam penjarakan fizikal sebagai contohnya, ataupun menggalakkan, menyuruh, mewajibkan mereka yang diselected ini untuk mengambil suntikan COVID-19 sebagai contohnya. Jadi siapa-siapa yang memberikan kenyataan-kenyataan, ini saya nak sebut, bukan saya yang kata, pokok anti vaksin ke ataupun hak pengamal perubatan tradisional ke. Kalau katalah kita merujuk kepada kalian yang tak mau, duduk diam-diam. Jangan cuba untuk exaggerate ataupun kita kata untuk share maklumat-maklumat yang tidak valid, tidak accurate, sehingga mengganggu kita kata program imunisasi kerajaan untuk apa? Untuk mengekang COVID-19 ini. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada petang ini yang dapat saya share bersama dengan anda semua. Jadi saya rasa apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekiranya terdapat kekurangan, kelemahan itu mohon maaf, dan saya kembalikan semula program ini kepada moderator kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hafiz atas ceramah yang menarik itu tadi. Jadi pada minit-minit terakhir ini, saya akan membacakan soalan-soalan yang dikemukakan oleh para hadirin sekalian sepanjang sesi ceramah sebentar tadi. Hadirin masih boleh mengemukakan sebarang soalan pada ruangan komen. Baiklah Ustaz, soalan pertama daripada Afiq Hakimi. Assalamualaikum, nak bertanya apa pandangan Ustaz mengenai pandangan Tuan Guru Syekh Zainul Asri mengenai vaksin? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menjawab soalan apa pandangan mengenai pandangan saya lah mengenai pandangan Syekh Zainul Asri mengenai vaksin. Baik, pertamanya saya nak nyatakan bahawa Syekh Zainul Asri ini merupakan rakan saya, sahabat saya, senior saya ya, semasa di Universiti Al-Azhar dahulu. Baik, pertamanya setiap di kalangan asatizah ini dia ada pandangan masing-masing.
pandangan masing-masing. Cuma saya katakan tadi bahawa siapa saja dia boleh mempunyai persepsi dia, pandangan dia yang tersendiri. Tapi apabila pihak pemerintah, bila kata sebut waliul amri kerajaan, so dalam konteks hukum ni maknanya Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dan juga Majlis Kebangsaan Muzakarah MKI di peringkat JAKIM apabila telah membuat keputusan bahawa vaksin ini harus, dan juga kerajaan boleh mewajibkan pihak-pihak tertentu untuk divaksinkan, maka secara tidak langsung fatwa kita dan saya terlibat di negeri Pulau Pinang dan juga di Kedah untuk sama-sama kita membincangkan isu ni. Jadi apabila kita membuat keputusan di negeri-negeri ini untuk menerima pakai keputusan keharusan vaksin, dan vaksin adalah kaedah yang efektif pada waktu ini ya, sebagai satu kaedah pencegahan mudarat daripada COVID-19 yang terbukti ya, berdasarkan ujian klinikal, berdasarkan ujian saintifik adalah terbaik. Jadi kita mengatakan bahawa kaedah ini, cara ini perlu diikuti, dipatuhi oleh orang ramai. Jadi siapa-siapa boleh memberikan pandangan, ya Syekh Zainul Asri boleh bagi pandangan, cumanya pengikut Ustaz Syekh Zainul Asri dan sesiapa saja, hatta kalau saya sendiri pun ada pandangan tersendiri yang berbeza daripada keputusan fatwa. Jadi di sini kita sebagai orang awam kita kena utamakan amrul imam yarfa'ul khilaf, pandangan yang berautoriti daripada pihak berkuasa. Jadi sebab tu saya katakan tadi bahawa dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan keharusan vaksin, malah isu vaksin ni nak cerita bagi, bila orang kata dulu vaksin ni haram sebab apa? Mengandungi babi. Sebenarnya dalam 5 ke 7 tahun kebelakangan di sini, semua vaksin yang ada, vaksin ni adalah satu nama umum yang dihasilkan oleh banyak manufacturer. Almost manufacturer vaksin-vaksin bagi 8 penyakit termasuk COVID-19 yang kita nak buat masuk ke Malaysia ni, kita dah pilih. Jadi kita buat masuk tu hak mana? Hak halal belaka, insya-Allah. Hak tak halal tu digunakan di luar negara, di negara-negara lain. Bukan menjadi tanggungjawab kita sebenarnya ya, untuk kita melarang vaksin jenis ni, syarikat ni tak boleh guna. Kalau katalah Denmark nak guna, Poland nak guna, Hungary nak guna, UK nak guna, itu hak mereka. Tapi di peringkat kita ya, di peringkat kita di bawah Kementerian Kesihatan ni dia ada satu biro, kalau tak silap saya lah nama tu, kalau tak diubah lagi, bahagian pengawalan farmasetika kebangsaan. Lebih kurang gitulah namanya, yang mana mereka ni akan pastikan sebarang vaksin ataupun ubat-ubatan yang nak buat masuk ke Malaysia, ya sekiranya ada pilihan akan pastikan ianya adalah halal. Jika tidak ada kecuali hanya satu produk itu saja untuk merawat penyakit-penyakit kritikal, hak ni yang akan dimaklumkan, dibentangkan untuk mendapat pengesahan hukum daripada MKI. Bolehkah tak boleh? Jika dikatakan boleh, maka ia atas pertimbangan darurah. Jadi sebab itu maafkan saya, kok-koklah kita kata ada, kita kata macam pengikut-pengikut kepada Ustaz Zainal Asri, ya, maknanya yang berpegang kepada pandangan beliau, kita katakan bahawa dalam isu-isu yang melibatkan pandangan nasional, ya, keputusan yang perlu kita ikut ialah keputusan yang dibuat oleh komiti fatwa yang lebih berautoriti, yang menggabungkan kepakaran hukum dan juga kepakaran saintifik daripada pakar-pakar setiap bidang. Jadi dalam konteks hari ini, keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Fatwa itu bukan keputusan seorang guru. Saya ingin memaklumkan ya bahawa dalam Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah, Negeri Pulau Pinang, ya, yang saya anggotai, di dalam Jawatan Kuasa Fatwa itu sebenarnya ya ada tuk-tuk guru, ada wakil pondok. Kan? Kalau katalah di Kedah ada 2-3 orang wakil pondok. Kan? Kalau di Pulau Pinang pun ada 2-3 orang yang wakil pondok, malah termasuk kita kata macam saya sendiri, kita main daripada akademik, daripada pensyarah, tapi basic pengajian. Kita juga datang daripada pengajian pondok. Jadi kita dengar pertimbangan daripada semua pihak.
Jadi bila kata keluar keputusan bertembung dengan pandangan peribadi, siapa-siapa sajalah, bukan kata Syekh Zainul Asri saja, maknanya siapa-siapa kat situ. Jadi kita sebagai rakyat, ya maknanya dari segi kaedahnya, kalau katalah pandangan peribadi, pandangan peribadi antara kita kata nak merawat penyakit-penyakit ataupun kita kata kaedah tertentu yang tidak melibatkan orang ramai, kita saja nak amalkan, contoh bacaan selawat ni dapat boleh menghilangkan sakit kepala, tak mau ambil Panadol tapi nak hak tu okey, sebab kerajaan tak campur tangan, itu adalah hak kita. Tapi bila melibatkan dasar kerajaan, Jabatan Mufti telah membuat keputusan, maka saya nasihatkan di sini, hatta pengikut saya sendiri ke, pengikut siapa ke, tok guru mana ke, dia kena utamakan pandangan waliul amri, kerana pendapat mufti kita, Masya Allah, bukanlah nak kata mufti-mufti kita ni ta'lim. Mufti-mufti kita dengan jawatan kuasa fatwa ini, mereka juga alim. Apabila dihimpun kepakaran individu yang ramai ini, sebenarnya maklumatnya, pandangannya itu lebih besar, lebih akrab, lebih dekat kepada kebenaran berbanding pandangan individu. Jadi itu saja yang dapat saya respon pada soalan yang dibangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, beralih kepada soalan seterusnya daripada hadirin. Next is, apakah nasihat yang sesuai diberikan kepada individu atau kumpulan yang menyebarkan perkara-perkara mengarut kesan daripada vaksinasi? Silakan Ustaz. Baik. Nasihat saya lah, nak bercakap tentang isu ni, kadang-kadang kita nak kena jaga, ya, banyak pihak. Cumanya pandangan peribadi saya, apa yang saya nak nyatakan di sini ialah kita kena bersama-sama untuk bersatu padu, menggembeling tenaga untuk apa? Untuk mengekang COVID-19. Tidak salah bagi orang yang dia tidak mahu untuk mengambil vaksin ataupun dia mempunyai pandangan, kaedah, solution, alternatif untuk merawat penyakit. Cumanya kita kena anggap bahawa kedua-dua pihak, mereka dan juga kita, yang bukan duduk dalam kumpulan yang membawa pandangan konspirasi dan sebagainya ni, sama-sama kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi akidahnya, kita percaya bahawa apa yang berlaku itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Memang betul, semua yang berlaku itu adalah takdir Allah. Tapi kita kena ingat bahawa apabila Allah turunkan ujian kepada kita, Allah juga yang meminta kita supaya kita mengambil tindakan macam mana untuk kita menyelamatkan nyawa kita. Di hadapan kita ada dua pilihan. Kalau katalah kita berjalan, satu, kita melalui jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan harimau, yang penuh dengan kita kata haiwan buas, dengan satu jalan yang selamat. Kalau kita pilih jalan yang tak selamat, jatuh dalam sungai, mati, juga takdir Allah. Tapi kalau kata kita berjalan melalui jalan yang selamat, kita selamat, juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, ya, kalau siapa yang dia rasa dia nak pilih laluan yang berbahaya, okey, kerana dia yakin dia akan selamat, jadi silakan. Kalau katalah misalnya ni cumanya dia jangan claim. Tunggu saat letak barang situ, saya ada kuliah. Okey, baik, terima kasih. Okey, banyak sungguhlah barang mai. Okey, baik. Jadi maknanya dalam kita membuat pilihan, kita yakin bahawa apa yang kita pilih itu baik. Kan? Kita tak katakan bahawa siapa yang ambil vaksin tak mati. Cuma yang kita katakan bahawa kematian tetap berlaku. Kan? Ambil vaksin tetap akan mati selepas itu. Cumanya dengan cara ini dapat meminimumkan kita kata penyebaran vaksin dan ianya terbukti. Kan? Tapi kalau katalah kita tak percaya dengan kaedah ni, kita ada kaedah kita sendiri. Kan? Kita tidak boleh claim, kita tidak boleh blame.
orang yang mengambil vaksin, orang yang nak vaksin itu sebagai menyalahi perintah Allah. Sebab kedua-duanya itu melaksanakan perintah Allah. Jadi yang keduanya, saya nak nyatakan bahawa setiap keputusan yang kita buat, ya, kita kena bertanggungjawab sebenarnya. Apabila saya bersama dengan jawatan kuasa fatwa, ya kita nak buat keputusan, nak kata harus, kerajaan boleh mewajibkan, bukan semudah itu sebenarnya. Banyak pertimbangan kita ya Hajat, dan juga sidang pendengar semua, kita nak timbangkan hak nur. Kita duk fikir dalam mesyuarat tu dia kata macam mana ya saya bersama Datuk Mufti, kita katalah kita galakkan rakyat ambil vaksin, tiba-tiba kata kalau ambil vaksin tu mati belaka. Celah-celah tu mufti yang ambil pun mati. Kita fikir apa yang akan berlaku. Jadi dalam pertimbangan kita, kita duk katakan okey, benda yang proven clinically dengan benda yang proven dari segi testimoni, kita kena praktikal. Kita kena buat keputusan mana yang terbaik. Jadi maka sebab itu kita pun bertawakal kepada Allah. Kita pun nak mengambil pendirian untuk menyelamatkan nyawa. Kita beristihad, kita rasa insya-Allah dengan pilihan ini, dengan maklumat-maklumat yang diberikan oleh pakar selamat, kita pun fatwakan ianya harus. Jadi kita mengambil risiko. Jadi tak boleh kita kata bila kata keluar keputusan tiba-tiba ada orang mati, kita kata saya tak tahu. Kan itu. Maka macam itulah juga mereka yang menentang vaksin, mereka yang menyebarkan benda-benda mengarut, benda yang tak terbukti, yang ada setengah tu bila dia berani kata Allah yang jaga saya, Allah yang bagi penyakit, Allah yang jaga saya. Habis tu Allah tak jaga kami ke? Hang seorang ke? Allah tak jaga mufti ke? Allah tak jaga ke orang yang ambil vaksin? Jadi sebab tu berhati-hati bila kata kita cakap. Jangan sampai apabila kita membuat satu keputusan, kita share benda-benda mengarut, menyebabkan efek kepada nyawa orang. Jadi mereka juga kena bertanggungjawab seperti mana kita bertanggungjawab. Jadi apa yang berlaku saya nampak amat menyedihkan. Kerana apa? Kerana kumpulan-kumpulan anti vaksin ini dia duk tunggu saja. Bila kata ada berlaku kematian, sat lagi okey, saya terlibat dengan program ceramah vaksinasi ni, saya dapat tag saya. Inilah fatwa vaksin harus tapi kematian berlaku. Jadi mereka menyalahkan kita, sedangkan kita telah menjelaskan daripada awal tadi bahawa ini adalah usaha kita. Yang penting bendanya tak bercanggah dengan syarak. Habis itu bila kata ada orang yang mati disebabkan ataupun mereka yang mati kan ada kes di Johor tu, Imam Bilal apa semuanya pergi disebabkan apa? Jangkitan yang dibawa oleh jemaah yang tak patuh SOP. Hak ni siapa yang akan bertanggungjawab kepada kematian 3 AJK masjid ni? Imam, Bilal, Muazzin. Katakanlah yang pergi solat itu ialah geng-geng anti vaksin yang tak jaga SOP. Kalau orang tanya apa hukum berdosa? Mereka tidak membunuh, tapi perbuatan kejahilan mereka secara tidak langsung menyebabkan kematian 3 nyawa. Jadi sebab tu mereka kena bertanggungjawab. Maka kerana itu saya katakan bahawa yang ketiganya kita kena faham. Kita kena faham Nabi SAW sendiri pun selain daripada menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda pun kalau kata pergi berperang pakai baju besi. Semasa dalam peristiwa hijrah, baginda menggunakan khidmat orang bukan Islam Abdullah bin Uraiqah sebagai dalilul tariq, tukang tunjuk jalan. Macam mana nak tunjuk jalan pintas. Shortcut nak pergi ke Madinah yang tidak lalu dekat kawasan orang ramai, yang orang musyrikin Mekah boleh detect Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya berhijrah. Jadi yang tahu tentang selok jalan ni ada kepakarannya. Pakar itu ialah orang bukan Islam yang bernama Abdullah bin Uraiqah. Nabi bersembunyi di bawah gua, dalam gua, bersama dengan Abu Bakar. Nampak kaki orang musyrikin duk lalu dalam. Kalau ikut tapi keluar je lah, bacalah Al-Quran, doalah kepada Allah. Tapi nak tunjukkan kepada kita bahawa pada waktu praktikal, waktu yang tindakan yang praktikal, pada waktu kritikal kita nak buat macam mana? Kita nampak musuh nak berperang. Betul kita boleh baca ayat Al-Quran, kita khatam 30 juzuk, kita bersalawat, tapi Nabi sendiri pun keluar berperang, Nabi pakai baju besi. Kenapa? Al-akhzu bil asbab. So jangan kita salah faham. Kerana apa? Kerana konsep keyakinan
pada benda-benda yang berlaku ini adalah i'tiqad kita, dia duduk di dalam hati kita. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena bekerja, kena mengambil tindakan pencegahan al-akhdhu bil asbab, kena faham cause and effect dalam sunnatul kaun. Dan hak ni juga merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum syarak. Jadi sebab tu kadang-kadang orang ni, kadang-kadang ada setengah asatizah ni dia bercakap, dia tak melihat kepada konteks. Bila orang bicarakan tentang vaksin, kita membicarakan tentang hukum syarak, macam mana cara untuk kita mencegah. Tiba-tiba dibincangkan dari sudut akidah. Lalu dikatakan bahawa vaksin ini sebenarnya tak apa-apa, COVID-19 ini sebenarnya tidak ada kesan untuk membunuh, untuk menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu betul, tapi dalam konteks akidah. Sebab tu saya nyatakan dalam awal tadi hadis yang saya bawakan daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah memperbetulkan persepsi itu. Ia adalah azab, tapi boleh jadi rahmat. Apa tindakan kita? Duduk sabar di rumah kita. Jika berlaku apa-apa, kita dapat pahala seperti mana syahid fisabilillah. Yang terakhir, saya nak pesan kepada puak-puak anti vaksin ini, oleh kerana mereka ni kita nampak baik sangat. Konon nak berpegang kepada Al-Quran Sunnah, tolong doa. Jangan gelak. Doakan mereka yang ambil vaksin ini supaya selamat. Seperti mana mereka doa keselamatan, kesejahteraan pada diri mereka. Dan kita yang ambil vaksin, walaupun saya ni tak dipanggil lagi untuk divaksin, kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Hak vaksin dan juga hak tidak vaksin. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Ustaz atas nasihat itu tadi. Kita balik kepada soalan terusnya. Daripada saudari Alia, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan pendapat Ustaz tentang hukuman yang patut dikenakan kepada golongan anti vaksin? Patutkah mereka diberi hukuman yang lebih berat seperti sesetengah negara yang bertindak memenjarakan golongan anti vaksin? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hukuman yang patut dikenakan kepada anti vaksin ini, hak ini kita serah kepada pemerintah lah, kita serah kepada kerajaan, dan ada ruang di situ sebenarnya untuk kerajaan kenakan hukuman di bawah akta hasutan dan sebagainya. Tapi saya, seperti yang saya katakan tadi, bahawa pada dasarnya mereka ini boleh dikenakan tindakan kerana apa? Kerana menimbulkan, orang kata apa, kegawatan maklumat dalam kalangan kita kata masyarakat. Boleh kita katakan bahawa maklumat-maklumat yang dikongsi oleh golongan anti vaksin ini kadang sebahagian besarnya iaitu tidak berasas. Walaupun nampak macam ada nilai akademiknya, tapi fakta-fakta itu telah ditolak, telah diperbetulkan apabila dicek balik doktor-doktor yang konon dijadikan sebagai rujukan itu rupanya tak praktis pun doktor mereka. Mereka bukan berkeahlian. Dan rupa-rupanya mereka ini menjual, kita kata, produk-produk suplemen alternatif. Ada kepentingan masing-masing. Jadi penyebaran maklumat yang palsu yang boleh menyebabkan berlaku kerosakan dalam masyarakat ini juga adalah merupakan sebahagian daripada fitnah. Orang kata apa, benda-benda yang boleh membahaya dan juga mengancam nyawa manusia apabila kita memberikan maklumat yang salah. Bagi apabila dia digunakan oleh orang yang tidak bertabayun ataupun orang yang menganggap semua apa yang dia baca adalah betul belaka. Jadi kita kena ingat bahawa mereka yang menyebarkan al-fahisyah, yang menyebarkan kita kata kejahatan dalam masyarakat ini, boleh kata apa, maknanya berdosa. Seperti yang saya katakan tadi dalam keputusan satu resolusi daripada Majma' Fiqh Antarabangsa mengatakan bahawa apabila kerajaan telah membuat satu keputusan dalam isu ini, haram, berdosa bagi orang lain mukhalif ini, seperti pokok anti vaksin dan sebagainya ini, membawa pandangan-pandangan pelik yang menyebabkan masyarakat salah faham terhadap isu vaksin dan juga mereka melanggar SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebenarnya kalau kita cek balik, kita pastikan yang golongan anti vaksin, maaflah saya sebut secara jelas, sebenarnya bukanlah kata kita nak diskredit kemampuan ilmu mereka. Sebenarnya tak terang mana pun, tak hebat terang mana pun, cuma kelihatannya seperti acah-acah Islamik, mengikut Al-Quran, mengikut hadis.
Padahal dia tak faham pun. Seolah-olah mereka membicarakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mereka menolak pandangan mufti ni. Macamlah para mufti dan juga jawatan kuasa fatwa, para alim ulama kita yang terlibat dalam membuat keputusan ini tak tahu dalil tu. Sebenarnya tahu dah. Kan? Sebab apa macam mana nak memungsikan, nak interpret dalil itu. Siapa boleh baca ayat Quran, siapa boleh baca hadis. Tapi kadang-kadang kefahaman yang betul, rumusan daripada Al-Quran dan hadis itu tidak didapati ataupun tidak dapat diperoleh dengan betul daripada golongan anti vaksin ini. Jadi saya rasakan bahawa jika kerajaan nak mengenakan hukuman yang lebih berat, itu terserah pada pihak kerajaan dan saya sangat bersetuju bagi orang yang menyebarkan maklumat-maklumat palsu dalam masyarakat. Boleh dikenakan hukuman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya. Soalan daripada saudara Najib. Salam Ustaz, adakah seseorang itu dikira berdosa yang tidak ambil vaksin yang mana boleh menyebarkan virus COVID-19 ni? Boleh beri penjelasan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika jawapan yang saya berikan ini maknanya salah. Untuk menjawab seseorang itu dikira berdosa tak tidak ambil vaksin. Jadi sebab tu dalam keputusan fatwa kita menyatakan hukum mengambil vaksin ini adalah harus. Harus di sini maknanya kerajaan boleh ambil untuk kerajaan menetapkan siapa yang kena ambil. Jadi kita kena ingat pertamanya yang jadi berdosa tak ambil vaksin ni macam mana? Hang tak ambil vaksin, lepas tu tak patuhi SOP, hang langgar secara tidak langsung menyebarkan COVID-19. Hak ni berdosa. Kerana apa? Bukan kerana tidak ambil vaksin, tapi kerana menyebarkan kemudaratan kepada masyarakat. Saya ingin membawakan beberapa hadis yang mana banyak hadis sebenarnya yang menunjukkan kita kata beberapa perbuatan yang Rasulullah SAW menyebut, menganggap yang perbuatan itu adalah mudarat. Sebagai contoh, okey, baik. Saya bawakan satu kisah, contoh yang mana yang dilaporkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, yang mana ada seorang sahabat ni yang bernama Dhahak bin Khalifah. Dhahak bin Khalifah bersama dengan seorang lagi sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Mereka ni ada kita kata kawasan kebun tanah, tapi kawasan tanah Muhammad bin Maslamah ni dia duduk dekat dengan saliran air. Manakala selepas kawasan kebun itu, kebun hak seterusnya dimiliki oleh Dhahak bin Khalifah. Dhahak bin Khalifah memerlukan air untuk nak menyiram tanaman dia. Tapi caranya macam mana? Ialah dia terpaksa tarik buat laluan air itu kena melalui tanah yang dimiliki oleh seorang sahabat lain yang bernama Muhammad bin Maslamah. Tapi Muhammad bin Maslamah ni dia tak mau. Dia tak benarkan. Dia tak benarkan Dhahak bin Khalifah korek tanah dia untuk nak tarik air. Teknologi zaman tu bukannya boleh tarik guna pipe apa semua. Jadi kena tebuk tanah. Jadi Dhahak bin Khalifah dia berkata kepada Muhammad bin Maslamah, dia kata, kalau aku tarik buat saliran air sampai ke tanah aku, kamu juga boleh gunakan saliran air yang dibuat itu untuk kegunaan tanaman kamu. Tapi Muhammad bin Maslamah ni dia degil, dia kata aku tak mau. Tak ada apa. Boleh guna ke tak boleh guna air, dia kata I still do not agree. Akhirnya Dhahak kata leceh, payahlah dengan ni. Dia tak cakap Kedah lah, tapi dia cakap Arab. Maknanya dia kata leceh lah, benda hak bermanfaat untuk hang pun hang tak mau, tapi aku perlukan air. Kalau tidak habislah tanaman aku. Jadi Dhahak kata, siapa suruh hang pergi beli tanah lepas kawasan tanah aku? Aku tak mau. Akhirnya diadu kepada Saidina Umar.
Kini berlaku pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar pun panggil Muhammad bin Maslamah. Dia kata, ni sahabat hang Dhahak, dia perlukan air. Terpaksa guna laluan tanah hang. Dan juga kalau buat pun tak mudarat apa-apa pun, semua percuma, free, kos dia tanggung dan hang boleh guna air tu. Lepas tu bila kata dah guna air, kamu lah balik. Muhammad bin Maslamah kata, saya tak mau khalifah. Dan tu Sayyidina Umar kata, walaupun benda ni bermanfaat untuk engkau, saya tak mau. Akhirnya Sayyidina Umar membuat keputusan, anta mudarrun. Hang ni teruk lah, hang ni perosak, kata Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengeluarkan arahan, dia kata, la yamurranna bihi walau ala batni. Dhahak, kan? Aku bagi kebenaran untuk tarik air itu. Walaupun terpaksa belah perut Muhammad bin Maslamah. Katalah semasa duk tarik air itu, tiba-tiba Muhammad bin Maslamah, dia protes, kan? Dia pergi baring tang tu, langgar dengan Muhammad bin Maslamah. Jadi itu. Maknanya orang kata apa? Dalam soal menentukan orang kata apa, kemudaratan apa semua, kadang-kadang kita nampak tindakan kita tu baik, tapi kita tak sedar dia boleh memudaratkan orang. Jadi haram di sini isunya ialah kerana apa? Kerana memudaratkan Dhahak bin Khalifah. Jadi anti vaksin ni, ya, bila kata hang tak ambil anti vaksin tak apa, tapi bila katalah dengan tidak mematuhi SOP itu, menyebabkan orang yang nak ambil vaksin ataupun orang atas pagar dapat, kita kata, jangkitan COVID secara tidak sengaja disebabkan kelalaian, kecuaian orang ini. Maka hukumnya dosa lah, salah lah. Kalau dalam kes Dhahak bin Khalifah tadi, boleh langgar Muhammad bin Maslamah. Walaupun dia tak bagi. Kerana apa? Kerana perbuatan Muhammad bin Maslamah yang degil tadi itu boleh memudaratkan orang lain. Jadi itu. Saya katakan bahawa kita kena berhati-hati. Kalau tak mau, duduk diam-diam. Jangan menghasut. Sebab apa? Dalam soal untuk pematuhan SOP, anti-vaksin ke, tak anti-vaksin ke, semua rakyat kena patuh. Bila kata kerajaan letakkan speed limit kat lebuh raya, Federal Highway 90 km. Hang bawa kereta ke, bawa motor ke, tua ke, muda ke, maknanya kena standard. Lebih 90 km, kena saman. Kan? Kena saman. Suka ke tak suka, naik kereta besar ke, kereta sisi kecil ke, kena patuh. Kalau lebuh raya 110 km, kena patuh. Tapi dalam soal nak pilih kereta, nak pakai jenis apa, terpulanglah kepada masing-masing. Siapa yang nak pakai kancil, tak payahlah blame orang yang pakai Mercedes. Orang yang nak ambil vaksin, tak payah blame orang yang tak mau ambil vaksin. Yang tak mau ambil vaksin, jangan mengada-ngada untuk membuat propaganda, menghasut orang lain supaya tidak ambil vaksin. Salah, berdosa apabila mengakibatkan kemudaratan, kematian, kesakitan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang cukup jelas itu tadi. Nampaknya Ustaz tadi merupakan soalan yang terakhir buat sesi kita pada hari ini. Pihak majlis ingin memohon maaf kerana tidak dapat menjawab ke semua soalan yang diberikan oleh hadirin atas sebab kesuntukan masa. Sekali lagi ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hafiz atas ceramah yang menarik itu tadi. Terima kasih juga kepada Doktor atas jawapan yang telah diberikan dan tidak lupa juga kepada hadirin yang sudi mengajukan soalan. Alhamdulillah segala persoalan kini sudah terjawab. Para hadirin diminta untuk mengisi Google Form pendaftaran yang disediakan di ruangan komen. Hadirin sekalian, nampaknya masa cukup mencemburi kita. Sesungguhnya, perkongsian ilmu yang diberikan oleh Dr. Muhammad Hafiz amatlah menarik dan mudah untuk dipahami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Hafiz kerana sudi hadir dan sudi menyampaikan ceramah pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini dapat dipraktikkan dengan baik dan bermanfaat buat semua. Dengan ini berakhirlah program ceramah vaksin menurut pandangan Islam kita pada hari ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Saya sudahi majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Dengan ini majlis bersurai.